Sebenarnya, urus niaga dan dokumen sumber ni saling berkait rapat. Di sebalik setiap urus niaga yang berlaku tu mesti ada dokumen sumber yang terlibat. Setiap dokumen sumber tu dia ada fungsi yang tersendiri. Okey, fungsi tu dia berbeza-beza mengikut dokumen sumber lah. Peniaga ni, okey, dia perlu keluarkan dokumen sumber yang betul dan sesuai digunakan dalam urus niaga tu. Okey, dia tak boleh main hentam je, tak boleh. Okey, dia kena tengok apa urus niaga yang berlaku tu, sesuai tak kalau dia pakai dia keluarkan dokumen sumber tu. Sebab dokumen sumber tu dia fungsi dia lain-lain. Dia kena tengok urus niaga apa yang berlaku. So, saya akan bagi contoh. Ini ikut dalam buku teks lah. Apa yang dekat dalam buku teks tu, itu adalah contoh yang saya bagi. Okey, so contoh komponen jualan bersih. Urus niaga yang berlaku ialah jualan tunai. Okey, apa maksud jualan tunai? Maksudnya, dia jual secara tunai. Okey, secara tunai, kiranya pakai duit dekat tangan lah, pakai cash. Pembekal tu dia yang akan keluarkan dokumen sumber. So, apa dokumen sumber yang dia keluarkan? So, okay, sebelum ni kita ada belajar 18 jenis dokumen sumber. Okay? Contoh-contoh dokumen sumber kita dah belajar ada 18. Okay, iaitu formula dia 4B, 4S, 3M, KF Nurin. Okay, so sebelum ni saya dah terangkan. Okay, so daripada 18 jenis dokumen sumber tu, apa dokumen sumber yang penjual tu bagi dekat pembeli tu? So, bila dia jual, kita kena tengok urus niaga tu. Okay, apa dokumen sumber yang sesuai dipadankan dengan urus niaga yang terlibat? Okay, kalau dia cakap jualan tunai, okay, dia jual secara tunai. So, urus dokumen sumber yang terlibat apa? Bil tunai. So, penjual tu dia akan bagi bil tunai kepada pembeli. Bil tunai tu dia akan bagi bila berlaku jualan secara tunai. Maksudnya, pembeli tu dia akan bayar dengan guna duit cash dia lah, dengan ada duit kat tangan. So, kalau berlaku urus niaga, jualan barang niaga secara kredit. Okey, maksudnya dia jual barang niaga tu secara kredit, secara hutang. So, apa dokumen sumber yang penjual tu bagi dekat pembeli? Kalau dia kata dia jual secara kredit, penjual dia akan bagi invoice kepada pembeli. So, dokumen sumber yang terlibat adalah invoice. Dia kata pulangan barang niaga daripada pelanggan. Okey, pulangan jualan ataupun pulangan masuk. So, korang kena ingat, kalau berlaku pulangan masuk ataupun pulangan jualan. Okay, contoh, kalau kita jual barang, lepas tu customer kita tu notice, perasan yang barang yang kita jual tu rosak. Okay, ataupun kita bagi barang yang salah kepada dia, so dia akan pulangkan balik kepada kita. Okay, so bila okay, korang kena ingat, kalau berkaitan dengan pulangan, sama ada pulangan masuk ataupun pulangan keluar, dia mesti berkaitan dengan nota debit ataupun nota kredit. Okay, so korang dah tahu nota debit atau nota kredit. Okay, kalau pulangan masuk, maksudnya customer kita tu bagi balik barang dekat kita sebab kita bagi barang yang salah ataupun barang yang rosak. So, kita akan bagi apa? Nota debit ke nota kredit? Ingat tak formula yang saya bagi? Tolak ND tambah NK. Tolak ND tu maksudnya ND tu nota debit. Okey, kalau tolak tu maksudnya terkurang. Kalau amount dalam invoice tu terkurang, so dia akan bagi nota debit. Kalau amount dalam invoice tu terlebih, so dia akan bagi, peniaga tu dia akan bagi nota kredit. Amount dalam invoice tu terkurang ke terlebih? Okay, contoh macam ni lah. Kita dah bagi invoice dekat dia. Okay, total semua yang barang yang dia order, contoh 1,000. Lepas tu dia notice, okay, ada satu barang yang rosak. Okay, barang yang rosak tu harga dia 200. Dia akan pulangkan balik barang yang rosak tu. Barang yang rosak tu berharga 200. Dia akan pulangkan balik dekat penjual. Pembeli tu bagi tahulah penjual tu. Okay, so apa penjual tu buat? Dia akan tolak lah daripada invoice tu, daripada 1,000 tu dia akan tolak 200. So, pembeli tu hanya bayar 800 je lah. Okay, so amount dalam invoice tu terlebih ke terkurang? Terlebih. Okay, bila terlebih, sebab itulah penjual tu dia tolak.
penjual tu bagi tahu yang kena bayar 1,000, padahal pembeli tu kena bayar 800 je sebab ada satu barang yang rosak. Okay, so penjual tu dia bagi amount dalam invoice tu terlebih. So bila terlebih, ingat kalau terlebih tambah kan. So tambah apa? Tolak ND tambah NK. So NK adalah tambah NK, maksudnya kalau terlebih adalah nota kredit. So penjual tu dia akan bagi nota kredit dekat pembeli tu. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kita kata invoice terkurang charge. Kalau terkurang charge, ni memang ni soalan yang straightforward lah. Okay, so tengok balik formula yang saya bagi tu, tolak ND tambah NK. So kalau terkurang tolak ND. Okay, so tolak ND. Kalau terkurang tolak ND. So kalau terkurang, dia akan bagi ND. Dia akan bagi nota debit. So, penjual tu dia akan bagi nota debit kepada pembeli. So, dokumen sumber yang terlibat adalah nota debit. Itu antara urus niaga yang berlaku dalam komponen jualan bersih. Next, kita tengok apa urus niaga yang berlaku dalam komponen kos jualan. So, contoh urus niaga yang berlaku ialah belian tunai. Okay, belian tunai maksudnya dia beli secara tunai. Bila dia beli secara tunai, apa dokumen sumber yang pembeli itu dapat? Okay, so dia akan dapat bil tunai. Kalau dia kata belian barang niaga secara kredit, maksudnya pembeli tu dia beli barang niaga secara kredit ataupun secara hutang. Okay, so kalau secara hutang, okay, siapa yang dapat dokumen sumber tu? Ataupun siapa yang keluarkan? Kita kena tahu siapa yang keluarkan dokumen sumber ataupun siapa yang dapat dokumen sumber. Ingat, kita belajar kalau urus niaga tu secara kredit, so penjual dia akan hantar dulu invoice kepada pembeli. So kalau pembeli tu dia beli barang niaga secara kredit ataupun hutang, so pembeli dia akan dapat invoice. Dia akan dapat invoice daripada penjual. Dokumen sumber yang terlibat adalah invoice. Pembeli akan dapat invoice yang asal. Next, kita tengok urus niaga yang berlaku ialah pulangan barang niaga kepada penjual. Okay, ini adalah pulangan belian ataupun pulangan keluar. Bila kita beli barang, kita perasan yang barang yang kita beli tu barang yang rosak ataupun barang yang expired ke, okay, ataupun barang yang salah. So kita akan pulangkan balik barang tu kepada penjual. Okay, so itu adalah pulangan belian ataupun pulangan keluar. Okay, so bila kita bagi balik barang kepada pembekal, okay, contoh kita dah dapat invoice macam tadi kan. Okay, so kita dah dapat invoice 1,000. Okay, lepas tu kita notice yang barang tu rosak. Barang yang rosak tu harga 200. Okay, lepas tu kita kena bayar 800 je lah. Okay, so invoice yang dia bagi tu terlebih. So kalau terlebih, apa, nota debit ke nota kredit? Okay, tolak ND tambah NK. So kalau terlebih, pembeli tu akan dapat nota kredit. So pembeli tu dia akan dapat nota kredit daripada penjual. Itu maksudnya invoice tu terlebih charge lah. Pembeli tu dia akan dapat nota kredit yang asal. Kalau invoice tu terkurang charge, tengok balik formula tu, tolak ND tambah NK. Kalau terkurang, tolak ND. So kalau terkurang, dia akan dapat nota debit. Okay, pembeli tu dia akan dapat nota debit. Nota debit yang asal. Kalau urus niaga yang terlibat tu adalah kos belian. Kos belian tu adalah kos-kos yang terlibat bila kita beli barang. Okay, contoh kos belian tu adalah contohnya macam angkutan masuk, insurans atas belian, upah atas belian, duty import. So itu adalah contoh kos belian. Kos belian ni dia kena tambah dengan belian. Okay, so belian tolak pulangan belian tambah dengan kos belian. So kos belian tu berlaku pada pembeli lah, sebab dia beli barang. Okay, so pembeli dia akan dapat apa? Okay, katakanlah
penjual tu dia bagi invoice dekat pembeli tu. Okay, so amount dalam invoice tu, total amount dia adalah RM1,000. Okay, tapi si penjual ni lupa nak masukkan charge angkutan masuk dekat dalam invoice tu. Kos untuk angkutan masuk tu RM200. So penjual ni sepatutnya dia kena tambah lagi charge kepada angkutan masuk tu dekat dalam invoice. Dia kena tambah amount kat dalam invoice tu, tapi dia tak letak pun amount 200 tu kat dalam invoice untuk angkutan masuk tu. So apa jadi dekat invoice tu? Invoice tu terkurang ke terlebih? Terkurang lah. So amount dalam invoice tu terkurang. Sepatutnya penjual tu dia kena tambah 200, tapi dia tak tambah. Okay, so maksudnya amount dalam invoice tu terkurang. So bila terkurang, tengok balik formula. Tolak ND tambah NK. Tolak ND, terkurang tolak kan. So bila terkurang, pembeli tu dia akan dapat nota debit. Okey, dia akan dapat nota debit. Dia kena bayar, dia kena tambah 200, dia kena tambahlah duit dia. Pembeli tu dia kena tambah duit dia, tambah 200. Dia akan bayar lagi 200 dekat penjual tu lah. Pembeli tu dia akan dapat nota debit yang asal. Kita tengok pula komponen penerimaan. Contoh urus niaga yang berlaku. Okey, contohnya kalau bayaran tunai ataupun cek daripada akaun belum terima untuk menjelaskan invoice. Akaun belum terima tu apa? Akaun belum terima tu nama lain dia adalah penghutang. Okey, penghutang maksudnya orang yang hutang dekat kita. Orang yang berhutang dengan perniagaan tu lah. Akaun belum terima ataupun penghutang ni, dia bayar hutang dia dengan menggunakan tunai. Okay, dia kata, sebab tu dia kata bayaran tunai. Okay, so dia menggunakan tunai ataupun cek. Cek ni dia adik-beradik dengan tunai jugalah. Kiranya selain daripada kredit ataupun hutang lah. Okay, so bila penghutang ni dia nak menjelaskan invoice dia, maksudnya dia nak jelaskan hutang dia. Okay, dia jelaskan hutang dia tu dengan menggunakan cek ataupun tunai. Bila dia dah dapat bayaran, okay, so penerima ni dia akan bagi resit rasmi dekat pembayar tu. Penerima ni dia akan bagi resit rasmi yang salinan punya, yang kopi dekat pembayar tu. Sebab pembayar tu dia bayar guna cash ataupun cek. Next, kalau berlaku urus niaga, terima sewa. Kalau dia dapat duit sewa ataupun commission ataupun hasil-hasil yang lain lah. Okay, maksudnya dia terima tu dengan secara tunai ataupun cek. So bila dia terima duit tu, dia akan bagi apa dekat si pembayar tu? Dia akan bagi resit rasmi juga yang salinan punya. Next, urus niaga dalam komponen penerimaan. Contohnya kalau dia terima dividen ataupun pindahan kredit, okay, dibankkan terus ke akaun perniagaan oleh pembayar. Maksudnya pembayar tu dia terus bank in. Okay, dia terus masukkan duit dalam akaun perniagaan. Kalau terima dividen ataupun pindahan kredit, selalunya kalau berkaitan dengan dividen ataupun pindahan kredit ni, dia berkaitan dengan bank. Okay, so bank dia akan hantar dokumen sumber kepada penerima ataupun pemilik akaun tu lah. So dokumen sumber yang terlibat adalah makluman kredit. Okay, so makluman kredit ni apabila bank dia masukkan duit kat dalam akaun kita. Okay, so bila bank masukkan duit kat dalam akaun kita, so akaun kita bertambah sebab kita terima dividen. Kalau kita terima dividen, maksudnya duit dalam akaun bank kita bertambah.